Masyarakat Arab Jahiliyah mempunyai beberapa agama. Yang pertama, agama Watani iaitu agama yang menyembah berhala. Yang kedua, Samawi iaitu agama Kristian dan Yahudi. Yang ketiga, Animism iaitu agama yang memuja alam seperti pokok, bulan dan matahari. Yang terakhir, mereka juga percaya akan tilip nasib, sihir dan roh yang mati akan menjadi buruk. Masyarakat Arab Jahiliyah juga sangat menindas kaum wanita. Contohnya, mereka tidak dapat mewarisi harta pusaka ibu bapa mereka. Sewaktu bayi, mereka ditanam hidup-hidup. Dan mereka juga beranggapan bahawa anak perempuan menjatuhkan maruah keluarga. Soal kahwin pula, lelaki boleh berkahwin dengan mana-mana perempuan yang mereka suka dan berapa-berapa perempuan yang mereka mahu. Kemudian kehidupan dan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang kena tahulah at least basic lah kan tentang cerita Nabi kita ni. Okey, untuk semua orang lebih jelas, sebenarnya Nabi kita ni berasal daripada antara keluarga yang ternama juga pada zaman dulu. Baginda berasal daripada datuk kepada datuk baginda iaitu Qusay bin Kilab, di mana Qusay bin Kilab ni antara pemimpin Arab Quraisy yang sangat ternama, memang sangat hebat dan sangat terkenal time tu. Keluarga Nabi Muhammad ni juga pernah ada beberapa kawasan takluk kat Mekah dan mempunyai beberapa telaga Zam-Zam yang tersendiri. Dan keluarga Nabi Muhammad ni juga merupakan keluarga yang sangat pandai berniaga dan sangat bijak dalam business matters. So memang hebatlah keluarga Nabi Muhammad kita ni. Tapi tu latar belakang Nabi. Bagaimana pula dengan Nabi sendiri kan? Sebenarnya nama peranan Nabi Muhammad ialah Muhammad bin Abdullah. Nama bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau nama ibu baginda pula Aminah binti Wahab. So baginda dilahirkan pada 20 April tahun 570 Masihi, tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Sebab pada zaman tu ada tentera bergajah serang kota Mekah dan serangan tu dipimpin oleh Abraha, dan disebabkan itulah zaman tu dipanggil tahun gajah. So Nabi Muhammad ni dilahirkan dekat rumah datuk baginda iaitu Abdul Muttalib. Dalam cerita tadi memang nampak Nabi Muhammad ni antara keluarga yang memang hebat, memang orang respect. Tapi dalam kisah tadi sebenarnya ada benda yang menyedihkan, dan antara contoh-contoh cerita yang kita boleh contohilah. Sebab bila baginda baru saja lahir telah kehilangan seorang bapa. Maksudnya baginda ni memang tak dapat kasih seorang ayah lah sebenarnya. Bila baginda menjadi anak yatim sejurus sahaja baginda dilahirkan, baginda pun diserahkan kepada ibu susua baginda iaitu Halimatus Sa'diyah. Semua orang tahu kan ibu susua baginda. Kemudian baru saja baginda Rasulullah nak besar, Aminah binti Wahab pula meninggal dunia, iaitu ibu baginda sendiri meninggal dunia. So officially menjadi anak yatim piatu lah. So bila ibu baginda meninggal dunia, baginda pun diserahkan kepada datuk baginda sendiri, Abdul Muttalib. So Abdul Muttalib pun jaga baginda dengan baik, dengan bagus. Tapi tak lama sebab Abdul Muttalib tu pula meninggal dunia. Jadi bila Abdul Muttalib meninggal dunia, Rasulullah pun dijaga oleh bapa saudara baginda pula. So waktu baginda dijaga oleh bapa saudara baginda makin membesar, dan baginda pun tolong bisnes bapa saudara baginda sendirilah. Ada buat berapa bisnes. Dan tanpa semua orang sangka, sebenarnya Rasulullah ni antara orang yang sangat pandai berniaga, dan skill berniaga Rasulullah tu makin nampak waktu baginda umur 12 tahun lah. So waktu baginda makin besar, dah umur 20 tahun macam tu, Rasulullah pun berniaga dengan keluarga Siti Khadijah binti Khuwailid. Dan semua orang tahu sebenarnya Siti Khadijah binti Khuwailid ni antara keluarga yang memang dermawan dan bangsawan. So memang antara keluarga ternama juga, memang keluarga yang respect juga time tu. Dan disebabkan Siti Khadijah ni ambil Rasulullah jadi antara pekerja beliau, perniagaan Siti Khadijah ni menjadi makin maju dan makin untung disebabkan sikap Rasulullah yang sangat jujur, sangat amanah, bertanggungjawab. So semua orang macam, bagus kedai ni, memang kita kena pergi kedai ni sebab pekerja dia memang mantap. Okay, so disebabkan Rasulullah banyak meluangkan masa dengan Siti Khadijah pada zaman tu, Rasulullah pun berkahwin dengan Siti Khadijah dengan izin Allah, dan menjadi antara pasangan yang kita contohi sampai sekarang. Hebat kan?
seterusnya ialah penyebaran Islam di Mekah. Ingat, ni fakta. Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah Islamnya secara berperingkat-peringkat dan melalui cara rahsia selama 3 tahun dan secara terbuka selama 10 tahun. Baiklah, secara rahsia ni Rasulullah lebih tertumpu kepada ahli keluarga baginda dan sahabat yang karib dengan baginda. Jadi, siapakah orang yang memeluk ajaran Islam ni? Pertama, tak lain tak bukan ialah isteri baginda, iaitu yang bernama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, sepupu baginda yang bernama Ali bin Abi Thalib, yang mana ketika itu beliau berusia 10 tahun. Dan ketiga, anak angkat Rasulullah Zaid bin Harithah. Dan keempat, tak lain tak bukanlah sahabat yang paling akrab dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, pengislaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini telah menarik beberapa tokoh Quraisy yang bernama Uthman bin Affan, kedua Zubair Al-Awwam, dan ketiga Al-Aqram. Selain itu, rumah Al-Aqram ni dijadikan pusat kegiatan Islam, yang mana Rasulullah jadi pusat penyebaran Islam. Walaupun pada peringkat ini bilangan penganut Islam ni kecil, tapi Rasulullah cukup berasa bersyukur kerana ni macam satu kejayaan yang besar lah. Mungkin orang ingat pada peringkat ni hanya golongan bawahan je yang menganut. Tak, ada juga golongan bangsawan seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Penyebaran Islam secara terbuka pula. Sebenarnya pada peringkat ini merupakan perintah atau arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dakwah Islamiah ni memang betul-betul nak ditujukan kepada kaum kerabat baginda. Bila jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pun adakan musyawarah nak tentukan macam mana jalan kerja, jalan tugas lah. Jadi akhirnya Rasulullah mengadakan majlis ceramah di rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk terangkanlah macam mana Islam ni, apa konsep Islam. Dan akhirnya ada juga kaum kerabat baginda yang menerima Islam, dan ada jugalah yang tolak. Tak lain tak bukan, kita dah tahu dah kisahnya, iaitu yang bernama Abu Lahab. Memang tolak Nabi punya ajaran Islam ni. Tapi tak apa. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Bukit Safa sebab nak sebarkan dakwah Islamiah ni secara terbuka. Atas arahan siapa? Arahan Allah Subhanahu Wa Taala lah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr ayat 94. Pada majlis ni, ramai golongan-golongan pembesar, pentadbir Mekah ada pada ketika itu, hadir pada masa itu. Seperti Bani Abdul Talib, Bani Makhzum, Bani Zuhrah, Bani As'ad dan Bani Tamim. Pada ketika ini juga ada terselit satu kisah yang duka jugalah, iaitu berlaku perbahasan yang hebat antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Lahab. Abu Lahab ni sengaja nak hina Rasulullah, nak malukan Rasulullah supaya dakwah Islamiah Rasulullah ni terganggu. Jadi kesimpulannya, kita dapat lihat banyak sangat cabaran dan rintangan Rasulullah nak hadapi tu, nak sebarkan dakwah Islamiah ni. Tapi kita sekarang, kita dah dapat merasai nikmat iman dan Islam tu. Kita jangan nak sia-siakan, nak jatuhkan pula martabat Islam sendiri. Jaga agama kita. Ingat. Reaksi masyarakat Arab terhadap Islam. Pada mulanya, masyarakat Arab Quraisy tidak mengambil berat tentang penyebaran Islam kerana penyebarannya hanya berlaku dalam keluarga baginda sahaja. Mereka tidak mahu masuk campur dalam hal keluarga baginda. Selain itu, mereka juga tidak menjangkakan seruan Islam akan disambut baik oleh masyarakat. Oleh itu, Islam mula ditentang apabila penyebarannya dilakukan secara terang-terangan dan mula mendapat tempat di hati masyarakat. Pada peringkat awal, Islam telah disebarkan secara rahsia. Hal ini adalah kerana Islam baru sahaja diperkenalkan dan bilangannya masih kecil. Untuk menguatkan asas Islam, penentangan haruslah dielakkan. Pada peringkat awal ini juga, kebanyakan mereka yang memeluk Islam terdiri daripada golongan hamba. Antara faktor utamanya ialah Islam memberi layanan yang sama kepada semua manusia, tidak kira taraf kehidupan. Terdapat juga di antara mereka yang telah disiksa dengan kejam.
Namun siksaan itu tidak sedikit pun menggoyahkan pendirian mereka yang masih kekal dengan agama Islam. Antara mereka yang telah diseksa ialah Bilal bin Rabah, di mana beliau telah dijerut dengan tali di lehernya oleh tuannya sendiri iaitu Umayyah bin Khalaf. Selain itu, Zunainah juga telah diseksa oleh Abu Lahab sehingga menjadi buta. Amir bin Fuhairah pula telah diseksa sehingga menjadi gila. Dan antara pengorbanan yang paling agung ialah keluarga Yasir yang telah dijemur di padang pasir di bawah mentari yang terik dan menyebabkan Yasir dan Sumayyah mati syahid. Kawan-kawan, tahu tak cerita keluarga Yasir ni ada orang buat lagu tau. Tak tahu lagu apa? Okey, tak apa. Saya boleh nyanyikan untuk kawan-kawan. Dah lah tu, jom kita sambung. Antara faktor penerimaan masyarakat Arab terhadap Islam adalah kerana kemurnian agama Islam itu sendiri dan juga kebijaksanaan baginda Nabi dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW telah berdakwah dengan cara yang berhikmah, lemah lembut dan tidak memaksa mereka untuk menganut agama Islam. Selain itu, baginda juga memujuk masyarakat supaya menggunakan akal yang telah dikurniakan oleh Allah untuk berfikir. Baginda juga membandingkan akhlak Islam dengan akhlak jahiliah. Selain itu, baginda membacakan ayat suci Al-Quran untuk menjawab semua pertanyaan masyarakat. Baginda juga memberi penerangan dan menunjukkan teladan yang baik serta menanamkan keimanan kepada pengikut baginda. Oleh itu, orang ramai mengenali pribadi baginda yang berakhlak mulia dan seterusnya tertarik dengan agama Islam. Kekuatan mental, fizikal dan rohani merupakan kunci kepada kejayaan perkembangan Islam di Mekah. Semua sifat positif baginda haruslah dijadikan teladan untuk kita dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Demi mencapai kejayaan, haruslah kita berusaha mengatasi cabaran yang dihadapi. Oleh itu, jasa dan perjuangan baginda dalam menyebarkan Islam harus disanjung tinggi kerana dengan pengorbanan baginda lah Islam telah tersebar luas pada hari ini. Penentangan semakin meningkat selepas Abu Talib dan Khadijah meninggal dunia. Oleh itu, baginda telah mengambil beberapa langkah untuk mengurangkan tekanan dan penindasan terhadap orang Islam. Antaranya, baginda membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan, manakala baginda dan Zaid bin Harithah pergi ke Taif untuk berdakwah di tempat yang baru namun gagal. Sungguh pun begitu, baginda tidak pernah berputus asa terhadap apa sahaja dugaan dan rintangan yang ditempuhinya. Baginda mencari jalan untuk mengatasi tentangan orang Arab Quraisy terhadap orang Islam. Kesabaran, kecekalan dan sifat tidak pernah mengalah baginda sewaktu berdakwah menyebabkan Islam semakin kukuh. Akhirnya, Islam terus dikembangkan di Madinah dan di seluruh semenanjung tanah Arab. Dakwah Islamiah tidak dapat disebarkan dengan menyeluruh di Mekah kerana orang Arab Quraisy sentiasa mencari jalan untuk menghapuskan Islam. Baginda Nabi Muhammad sentiasa memikirkan strategi yang baharu untuk mengatasi tentangan yang berterusan daripada orang Arab Quraisy.
Akhirnya, pada tahun 622 Masihi, setelah menerima perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan penyebaran Islam, baginda telah berhijrah ke Madinah. Baginda berhijrah ke Madinah untuk memenuhi jemputan suku kaum Aus dan Khazraj. Di Madinah, baginda berjaya mendirikan sebuah kerajaan Islam yang unggul, iaitu Kerajaan Islam Madinah, dan seterusnya meneruskan dakwah Islamnya ke seluruh semenanjung tanah Arab. Salam berterusan berpanjangan.